Letupan kawasan hutan di Malaysia adalah kira-kira 55.3%, yang meliputi kawasan seluas 18.27 hektar daripada seluruh kawasan atau keluasan tanah di negara kita. Daripada keluasan itu, 43.6% hutan kita ada di semenanjung Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Saudara, alhamdulillah, dengan izin dan ketentuannya kita bertemu pada kesempatan kali ini dalam suasana yang begitu menghijau sekali. Saya berada di Kampung Janda Baik di Bentong, Pahang, Darul Makmur. Kelihatan di belakang sungai mengalir begitu indah sekali. Saudara-saudari sekalian, Allah Ta'ala telah menjadikan sumber hutan di negara Malaysia ini begitu luar biasa sekali hebatnya. Letupan kawasan hutan di Malaysia adalah kira-kira 55.3%, yang meliputi kawasan seluas 18.27 hektar daripada seluruh kawasan atau keluasan tanah di negara kita. Daripada keluasan itu, 43.6% hutan kita ada di semenanjung Malaysia, 64.5% hutan kita ada di Sabah, manakala 62.3% lagi hutan kita ada di wilayah Sarawak. Begitu cantik sekali, hijau, ranau, subur, makmur, gemah ripah loh jenawi, toto titi tentrem ketara harjo. Dan hutan sebegini dia memberi kesan yang begitu banyak, bukan sekadar dari segi psikologi. Maklum saja kita lama terperap di rumah kerana PKP dan sebagainya, maka dapat melihat keindahan deruan air sebegini, memberi kesan psikologi yang begitu baik sekali. Bukan itu saja, bahkan kajian pernah dibuat oleh Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia. Mereka mengatakan bahawa mana-mana orang yang rumahnya berdekatan dengan hutan, maka pendapatan bulanan isi rumah bagi komuniti-komuniti yang tinggal di dalam ataupun berhampiran atau bersempadanan dengan kawasan hutan di semenanjung Malaysia adalah kira-kira sekitar RM2,145, di mana anggarannya 8% ataupun RM175 disumbangkan daripada aktiviti yang berkaitan dengan hutan ini. Baik, ini kita kena syukur pada Allah. Kita ada gunung, kita ada hutan, ada sungai, ada bukit, ada flora dan juga fauna. Dan kita dalam dunia, kita duduk di tangga ke-12 dalam mega biodiversity dunia, dengan kita memiliki pelbagai spesies flora dan juga fauna. Kita ada kurang lebih 15,000 spesies tumbuhan, ada 306 spesies mamalia, kita ada 242 spesies amfibia, kita ada 567 spesies reptilia, ada 449 spesies ikan sungai, 500 spesies ikan laut, dan lebih 150,000 spesies invertebrata. Maka hutan kita begitu kaya sekali anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan hutan kita ini, dia akan membantu meletakkan ekosistem semula jadi pada tempatnya. Berdasarkan senarai merah International Union for Conservation of Nature ataupun IUCN, Malaysia merupakan rumah kepada 1,141 spesies terancam, termasuklah tumbuhan dan juga haiwan. Dan di dalam Islam kita kena ingat, selain daripada manusia dan jin yang menyembah Allah Ta'ala, ada juga makhluk-makhluk lain, antaranya tumbuh-tumbuhan yang ada sekitar kita ini, yang mereka juga bertasbih, memuji dan juga mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pernah dulu dalam satu Journal of Plant Molecular Biologist, ada satu kajian daripada Profesor Dr. William Brown. Dia mengatakan bahawa dia mendapati tumbuh-tumbuhan ini mereka mengeluarkan suatu suara halus, dan dia telah buat kajian selama 3 tahun. Dia rakam guna alat oskiloskop, yang mana dia mengatakan ada bahasa yang diucapkan oleh tumbuh-tumbuhan ini, tetapi bahasanya masih lagi belum dapat dia fahami.
Akhirnya dalam satu pembentangannya di sebuah universiti, ada satu orang saintis Muslim, dia lantas memberikan jawapan kepada kajian selama 3 tahun yang Dr. William Brown telah buat. Kata saintis Muslim daripada India ini, dalam Quran ada dinyatakan satu ayat, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini melainkan dia mesti bertasbih memuji Allah, tetapi kamu wahai manusia la tafqahuna tasbihihim, kamu sekali-kali tak akan mengerti dan memahami bacaan tasbih mereka itu. Surah Al-Isra ayat 44. Maka inilah pokok-pokok yang ada di sekeliling kita, sama ada kita sedar atau tidak, mereka juga memanjatkan tasbih, memuji dan bersyukur kehadrat Allah kerana memberikan mereka pelbagai nikmat. Ini pokok-pokok yang ada di sekeliling kita. Sebab itu saudara-saudari sekalian, sudah sampai masanya kita membudayakan Islam yang ramah kepada lingkungan. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kalau kita tidak mengadakan hubungan yang baik dengan alam sekeliling kita ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan kamu merosakkan muka bumi ini setelah Allah menciptakan dia dengan begitu indah sekali. Surah Al-A'raf ayat ke-56. Sebab itu kita tidak mahu hutan kita mengalami kerosakan yang relatifnya begitu parah sekali. Saudara, kelajuan deforestasi telah merosakkan ekosistem hutan tropika kita, yang akhirnya akan menatijahkan ancaman kepada bencana alam tak mengira waktu ianya akan berlaku. Begitu banyak bencana yang berbentuk geologis, klimatologis ini berlaku sekarang. Hakisan tanah, banjir kilat, kepanasan melampau, air dari gunung turun tidak semena-mena. Why? Kenapa ianya berlaku? Inilah padahnya bila kita tidak menjaga bumi ini dengan penuh amanah. Sebab itu falsafah Inggeris menyebut, kata Voltaire, man argues and nature acts. Apabila kita tidak menjaga segala yang dikurniakan ini, maka alam akan bertindak balas kepada kita. Marilah kita berusaha untuk menanam kembali ataupun melakukan reboisasi terhadap pokok-pokok yang telah kita tebang, kita tanam balik, kerana ia juga sebahagian daripada kehendak di dalam agama kita. Yang paling kita merisaukan kepada kita sekarang ini adalah orang sudah tidak mahu menjaga hutan, orang tidak mahu lagi menjaga alam sekitar. Sedangkan dalam Quran Allah Ta'ala ada menyebutkan, memberi petunjuk tentang penghijauan ini. Allah Ta'ala berfirman, falyanzuril insanu ila ta'amih, adakah manusia tidak memerhatikan makanannya ketika dia makan? Maknanya ketika kita nak makan tengah hari, nak minum petang, nak makan malam, tidakkah manusia mau merenung kepada makanannya itu? Anna sababnal ma'a sabba, makanan itu muncul kerana kami mencurahkan air dari langit, iaitu ada hujan yang menyiram tanam-taman itu. Thumma saqaqnal arda syaqqa, dan kami belah bumi ini dengan sebaik-baiknya. Fa'ambatna fiha habba, kami tumbuhkan biji-bijian di muka bumi. Wa inaban wa qadba, terdiri daripada anggur dan sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla, juga zaitun dan buah kurma. Wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang lebat daunnya. Wa fakihatan wa abba, buah-buahan serta rumput-rumputan. Mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kesenangan kamu dan untuk kesenangan haiwan ternak kamu. Surah Abasa ayat 24 sampai 32. Para ulama membahaskan ayat ini. Salah satu perkataan yang Allah Ta'ala sebutkan adalah wa inaban wa qatba, Allah tumbuhkan kepada kita anggur dan sayur-sayuran. Wa hadaiqa ghulba, kalimat hadaiqa ghulba ini dimaksudkan sebagai pokok yang rendang, tinggi, besar-besar, banyak cabangnya dan juga lebat daunnya. Inilah pokok-pokok yang sedang kita lihat di belakang kita sekarang. Cuma orang kita walaupun duduk dekat dengan hutan, kita tahu cara hidup di hutan, tetapi tak ramai orang kita dididik tentang kepentingan hutan. Sebab itu, sebagai rakyat Malaysia, sudah sampai masanya kita kena mengenali pelbagai jenis pokok-pokok yang ditanam di lingkungan sekitar laboratorium alam kita ini.
hutan yang ada sekeliling kita ni, hutan ericaceous, hutan montane, hutan bagai-bagai, ini perlu dikenali. Sebab itu saya tertarik ingin kongsikan, kalau orang tua-tua kita dahulu, mereka ada menyusun nasihat-nasihat kepada anak cucu dalam soal menjaga hutan ini. Kata mereka, hutan ni ada dipanggil rimba larangan, terdiri daripada rimba kepungan sialang dan juga rimba simpanan ataupun hutan simpan. Yang dimaksudkan sebagai rimba kepungan sialang adalah kawasan yang tumbuh padanya pokok-pokok sialang ataupun kita lebih kenal dengan pokok tualang. Adapun rimba simpanan adalah pokok-pokok selain daripada pohon sialang tapi menjadi tempat hidup pelbagai jenis tumbuhan-tumbuhan yang lain. Dan kalau nak menjadikan kita, nak buatkan sebagai peluasan kampung, peladangan dan sebagainya, maka jangan diusik rimba simpanan ini. Adat Melayu menetapkan kedua-dua rimba ini dilarang keras merosakkannya, sehingga kan ada ungkapan menyebut rimba dibuka diganti dusun, kayu ditebang diganti kebun, pokok ditumbang diganti ladang. Kalau hidup hendak selamat, peliharalah laut berserta selat, peliharalah tanah berhutan lebat. Di situ terkandung rezeki dan rahmat, di situ terkandung tamsil ibarat, di situ terkandung aneka nikmat, di situ terkandung beragam manfaat, di situ terkandung petua dan adat. Kalau terpelihara hutan dan tanah, banyak manfaat, besarlah faedah. Bila tersesak, panjanglah langkah, bila sempit, larilah ke tanah. Kalau terpelihara alam lingkungan, banyak manfaat dapat dirasakan. Ada kayu untuk beramu, ada tumbuhan untuk ramuan, ada haiwan untuk buruan, ada getah membawa faedah, ada buah membawa barakah, ada rotan penambah penghasilan. Kalau terpelihara alam sekitar, manfaatnya banyak, faedahnya besar. Di situ dapat tempat bersandar, di situ dapat tempat berlega, di situ dapat membuang lapar, di situ adat dapat didengar, di situ kecil menjadi besar, di situ sempit menjadi lebar. Bila rosak alam sekitar, sempit tidak dapat berlegar, goyah tidak dapat bersandar. Banyak nak diterangkan, tapi sekadar itulah sembang-sembang santai kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, ayo ziarahilah, lawatilah, kunjungilah hutan-hutan yang ada di negara kita ini. Cintailah ia, peliharalah ia, dan jangan dirosakkan, kerana inilah yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.